Hai, Assalamualaikum. Okay, apa khabar semua? Okay, berjumpa sekali lagi dengan Cikgu Azia pada minggu ini dalam bab yang kedua, iaitu yang bertajuk Nutrisi dan Teknologi Makanan. Okay, so dalam bab yang kedua ini, Cikgu akan ketengahkan subtopik gizi seimbang dan nilai kalori. Okay, apa yang dikatakan dengan gizi seimbang? Okay, gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang betul. Sebagai contoh, cikgu berikan kita kena kurangkan makanan yang berlemak, kurangkan makanan yang manis-manis, kurangkan makanan yang tinggi garam. Tetapi lebihkan kepada serat, contoh sayur-sayuran dan buah-buahan. Di sini ialah contoh-contoh masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi. Apa yang dimaksudkan dengan malnutrisi? Malnutrisi ialah akibat kekurangan atau kelebihan mana-mana kelas makanan. Sebagai contoh, kita lihat kepada A, goiter. Goiter adalah berlaku pembengkakan di bahagian leher, iaitu akibat kekurangan mineral iodin. So, cikgu bagi contoh, sumber iodin yang paling mudah kita dapati adalah daripada sumber makanan laut. Antaranya udang, sotong, ketam dan sebagainya. Contoh yang kedua ialah scurvy, di mana scurvy ialah akibat kekurangan vitamin C. Sumber yang paling mudah untuk kita perolehi vitamin C adalah daripada buah-buahan yang rasanya masam-masam. Contohnya buah strawberry dan orange. Yang ketiga, marasmus, iaitu kekurangan semua kelas makanan. Semua kelas makanan. Terutamanya protein, karbohidrat, serat dan sebagainya. Di mana marasmus ini dia lebih kepada simptom badan yang kurus, otot di bahagian pinggul mengecil. Manakala untuk contoh yang ketiga, yang keempat ialah kwashiorkor. Kwashiorkor adalah disebabkan oleh kekurangan protein. Di mana simptom kwashiorkor ialah mempunyai bahagian abdomen yang membuncit ataupun lebih besar. Dan contoh yang terakhir ialah ricket. Ricket ialah disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Vitamin D, sumber yang paling mudah untuk kita dapati adalah daripada susu. Kalau kita lihat ricket ini, dia berkaitan dengan penyerapan kalsium untuk vitamin D. Jadi pesakit ricket dia ada simptom tulang yang sedikit bengkok berbanding dengan manusia yang normal. Di sini cikgu tunjukkan contoh-contoh malnutrisi, kwashiorkor dan juga marasmus. Dan seterusnya ialah konsep pinggan sihat Malaysia. Konsep pinggan sihat Malaysia juga dikenali sebagai suku-suku separuh. So, apa yang dikatakan dengan suku-suku separuh? Suku pinggan dengan nasi ataupun sumber karbohidrat lain. Apa contoh sumber karbohidrat lain? Mi, pasta, biskut dan sebagainya. Suku lagi diisi dengan sumber protein, contohnya ikan atau daging atau telur.
dan separuh pinggan diisi dengan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan harian iaitu makan 3 kali dalam sehari. Okay, iaitu 3 hidangan utama, okay, iaitu breakfast, sarapan, lunch dan dinner. So, ini kita panggil sebagai 3 hidangan utama. Okay. Yang keduanya adalah makan 1 hingga 2 snack yang sihat. Apa maksud snack yang sihat? Kita mungkin boleh tukarkan kepada kacang atau buah-buahan. Lebihkan makanan yang berbijirin, kurangkan makanan yang bergoreng dan juga bersantan. Okay. Makan makanan yang dimasak di rumah. Okay. Kerana makanan yang dimasak di rumah adalah lebih sihat berbanding makanan yang dimasak di kedai-kedai. So, dalam pengambilan nilai kalori harian kita, so kita kena tahu nilai kalori bagi setiap makanan. Okay. Nilai kalori ataupun kita definisikan sebagai jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkap. So, ini yang dipanggil sebagai nilai kalori. Unit nilai kalori yang perlu kamu tahu ialah yang pertama, kalori, yang kedua, kilokalori, yang ketiga, joule, yang keempat, kilojoule. Di mana bersamaan dengan 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule dan di mana 1 kilokalori bersamaan dengan 4,200 joule ataupun bersamaan dengan 4.2 kilojoule. Okay, unit SI. Ini unit yang standard yang diguna pakai seluruh dunia. Okay, iaitu joule per kilogram. So yang inilah unit SI-nya. Okey, bagaimana pengukuran nilai kalori dibuat? Okey. Dia akan menggunakan satu alatan khas, okey, yang dipanggil sebagai kalorimeter bom. Okey. So dalam jadual 2.1 ini, nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan juga protein adalah berbeza di antara satu sama lain. Karbohidrat dan juga protein, okay, mempunyai nilai kalori yang sama iaitu 16.7, manakala lemak mempunyai nilai kalori yang jauh lebih tinggi berbanding karbohidrat dan juga protein iaitu sebanyak 37.6. Makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Okay, sebagai contoh, cikgu berikan contoh yang pertama, gula. So, dalam gula, kamu lihat 100% berwarna hijau. Dan kalau kita refer di sini, okay, yang berwarna hijau adalah karbohidrat. So, bermaksud dalam gula mengandungi 100% karbohidrat, di mana bagi makanan seperti daging, 69 air, 18% protein, 13% lemak. Manakala bagi minyak sawit, 100% lemak dan beras pula 76% karbohidrat, 14% air, 8% protein dan 2% lemak. Okey, berikut adalah contoh nilai kalori, okay, bagi makanan yang berlainan. Kelas makanan karbohidrat, okay, sumbernya contoh seperti nasi, okay, 15.04, roti putih 10.6 dan gula kasar 16.5. Di mana lemak, minyak sawit 38, mentega 31.2. Bagi kelas makanan protein, daging ayam 8.27,
daging lembu 13.11. Okey, di mana pelawas, okey, sebagai contoh, kubis mempunyai nilai kalori yang rendah 0.34 ataupun timun 0.55. Okey, kita boleh nampak daripada jadual 2.2 menunjukkan bahawa pelawas mempunyai nilai kalori yang rendah berbanding kelas makanan seperti lemak. Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan kepada kamu kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Jika individu mengambil makanan yang berlemak tinggi. Jadi bila dia terlalu mengambil makanan yang berlemak tinggi pada setiap hari, maka individu tersebut mengambil nilai kalori yang berlebihan pada setiap hari. So, antara kesan-kesannya ialah boleh menyebabkan masalah malnutrisi, obesity, anorexia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan jantung dan penyakit jantung. So, ini ialah antara contoh-contoh kesan yang boleh dihidapi oleh individu yang mengambil jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Okey, di sini cikgu terangkan dengan lebih lanjut. Okey, masalah kesihatan seperti obesiti. Obesiti ni kita kenali sebagai kegemukan ataupun berlebihan berat badan. Okey, punca mengambil nilai kalori secara berlebihan untuk jangka masa panjang. Maksudnya bila kata kamu ni obesiti, bukanlah kamu makan sekali tu, hari tu kamu makan 2 pinggan. Terus gemuk. Tak. Bermaksud kamu hari-hari ambil makanan daripada kecil, makan banyak sampailah ke dewasa makan banyak. Jadi itu yang menyebabkan boleh berlakunya obesiti. So kesannya diabetes mellitus ni ialah kencing manis. Arteriosklerosis iaitu penyumbatan kolesterol yang berlaku dalam arteri ataupun salur darah kita, dan juga akan menyebabkan tekanan darah tinggi ataupun high blood pressure. Masalah kesihatan yang kedua ialah anorexia nervosa, iaitu berpunca daripada keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan berlaku kenaikan berat badan. Ini banyak berlaku kepada model-model yang berada di luar negara. Mereka takut nak makan sebab takut gemuk. Jadi dia kurangkan makan sampailah satu tahap, bila dia makan dia akan muntah. Dan kesannya malnutrisi dan boleh membawa maut. Sebab apa? Sebab kekurangan nutrien. Okey, masalah kesihatan yang ketiga, arteriosklerosis, iaitu sejenis penyakit arteriosklerosis, iaitu pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Okey, kesannya lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi, dan ia juga meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Masalah kesihatan yang keempat ialah diabetes mellitus. Ini ialah kita panggil sebagai kencing manis. Okey. So, berpunca daripada kerap mengambil makanan yang tinggi gula dalam jangka masa yang panjang. Ini pun sama. Maksudnya memang habit dia suka makan benda yang manis-manis, suka minum minuman yang bergas. Maksudnya yang tinggi gula dalam tempoh yang panjang. Bukanlah kata tiba-tiba hari ni kamu minum air gas terus kena kencing manis. Tidak. Okey. Kesannya menyebabkan masalah penglihatan, kesihatan ginjal dan juga sistem saraf. Okey, yang keduanya ialah sekiranya ada kencing manis, luka akan menjadi lambat sembuh. Okey, dan yang terakhir ialah
Tekanan darah tinggi iaitu berpunca daripada mengambil makanan yang tinggi kandungan garam dalam jangka masa yang panjang. Okay, kesannya adalah penyakit jantung dan juga stroke. Okay. Seperti mana yang kamu tahu, okay, dekat Malaysia banyak sangat kedai-kedai 24 hours. Contohnya kedai-kedai mamak, McDonald, dan macam-macam lagi kedai yang 24 hours. Cuma sekarang bila PKP tak bolehlah nak 24 hours kan. Okey, cumanya kalau kita lihat kepada corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Jadi bila kata kedai tu buka 24 jam, jadi rakyat Malaysia ni mulalah malam-malam dia nak mengeteh, minum teh tarik malam-malam, balik rumah terus tidur, tak exercise. Bila tak exercise, kemudian akan merisikokan rakyat Malaysia cenderung kepada diabetes mellitus, obesiti dan sebagainya. Okey, kita lihat contoh dekat sini. Gula berlebihan menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, okey, dan juga diabetes mellitus. Pewarna dan juga pemanis tiruan, okey, menyebabkan kanser, kemandulan, diabetes dan juga kerosakan hati dan juga ginjal. Pewarna dan pemanis ni banyak pada makanan-makanan, junk food, air gas dan sebagainya. Okey, ketiadaan kandungan berkhasiat dapat menyebabkan malnutrisi. Junk food, makanan ringan tu. Okey, kafein dalam minuman bergas menyebabkan keadaan susah tidur, kerisauan dan juga ketagihan. Dan yang terakhir ialah garam berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga kerosakan ginjal. Okey, untuk subtopik yang pertama ni kita dah habis. So apa yang cikgu nak kamu buat praktis formatif 2.1. Okey, jadi soalan 1A ialah berkaitan dengan konsep yang diterapkan oleh Pinggan Sihat Malaysia. Tadi cikgu dah cakap dah. Pinggan Sihat Malaysia ini berkaitan dengan apa? Terangkan konsep tersebut. Okey, soalan B, kepentingan konsep yang dinyatakan. Kenapa pentingnya konsep Pinggan Sihat Malaysia? Okey, yang kedua, nilai kalori. Tadi kamu salin jelas balik. Okey, dan namakan alat. Alat pun tadi pun cikgu dah nyatakan dah. Okey, tuliskan formula pengiraan nilai kalori, okey, dalam sampel makanan yang diukur. Okey, yang ketiga, kesan pengambilan kalori yang tak cukup. Okey, kesan pengambilan jumlah kalori yang berlebihan. Okey, dan yang keempat, terangkan bagaimana pengambilan jumlah kalori seseorang individu dipengaruhi oleh restoran yang beroperasi sepanjang masa dan juga restoran makanan segera. Okey, sebarang permasalahan, okey, kita bincangkan dalam grup Telegram. Okey, dan perbincangan tersebut kita anggapkan sebagai sesi tutorial di mana agar semua murid boleh faham dan dapat berbincang sesama kita. Okey, sekian saja. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.